Fokus dari Sabah mengenai pelancaran papan tanda rasmi dan galeri sejarah Iktiraf Peranan HQE. Perinciannya bersama Anisya Dol. Silakan Anisya. Ya, Farhatul, Hospital Queen Elizabeth menerima papan tanda rasmi dan galeri sejarah hari ini. Ia sebagai penghargaan terhadap legasi perkhidmatannya sejak zaman penjajahan British di Sabah. Sebenarnya kita kembali melihat dan menulis sejarah hospital ini, melihat keadaannya sekarang dan memandang ke hadapan dengan penuh harapan bahawa akan ada penambahan fasilitas dan juga kemudahan-kemudahan lain di hospital ini. Hospital Queen Elizabeth adalah hospital utama di Sabah. Galeri sejarah ini adalah manifestasi penghargaan terhadap pengorbanan petugas kesihatan yang telah membentuk teras sistem kesihatan negeri. Ia termasuk menjadi sumber rujukan berguna kepada pelajar, penyelidik dan masyarakat umum. Sebuah kilang pemasangan kenderaan cekap tenaga EEV bakal dibina di Sandakan. Pembinaan kilang itu dijangka akan bermula suku pertama 2027 dan akan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2028. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Jin Ze berkata, setakat ini syarikat berkaitan telah mendapat lesen pengilang persekutuan. Industri itu ataupun syarikat itu telah pun mendapat kelulusan dari Badan Maedah. So mereka telah mendapat ini kelulusan FML, Federal Manufacturing License. So ini mereka sedang berurus dengan membuat perancangan untuk DP dan planning dan sudah tentu akan berurusan dengan Majlis Perbandaran. So ini masih dalam facilitation proses. Projek ini bakal memacu pertumbuhan industri tempatan dengan mengukuhkan pembangunan sektor hiliran sekaligus membuka peluang kepada penyedia perkhidmatan kejuruteraan, pengendali logistik dan pembekal komponen automotif. Mengangkut peralatan pemancar radio seberat 4 tan ke puncak Gunung Kinabalu bukan tugas biasa. Namun bagi sekumpulan porter gunung, inilah realiti kerja mereka. Berbekalkan tenaga, ketabahan dan semangat luar biasa, mereka galas tanggungjawab besar demi memastikan siaran radio terus sampai ke pedalaman Sabah. Iswadiman Syamsuddin yang menyertai misi mencabar itu ada laporannya. Misi bermula sejak 15 Mei lalu. Matlamatnya jelas dan penting. Menggantikan peralatan lama menerusi projek naik taraf pemancar FM radio fasa kedua. Seramai 30 porter gunung memainkan peranan utama. Mereka bergilir-gilir menempuh laluan sukar sepanjang hampir 3,000 meter dari aras laut sambil memikul barangan logam dan peralatan sensitif. Mereka yang digelar Badan Kinabalu menjadi tulang belakang operasi ini. Mereka mengangkut peralatan pemancar radio seberat 4 tan naik ke stesen pemancar layang-layang. Memang sangat mencabar, terutama benda-benda yang berat, lebih dari 200 kilo dan juga jalan yang sempit, licin dan juga tidak rata. Setakat ini dalam 55 lah, tapi itu setakat di liang-liang sajalah. Kami ada tuh tetambak supaya untuk menyokong lah, supaya bahu tidak stres betul. Stesen pemancar layang-layang ini menyalur isyarat radio dan televisyen jauh ke pedalaman Sabah, termasuk kawasan Ranau, Tambunan dan Keningau. Hanya boleh diakses menerusi laluan denai hampir 3 km. Pendakian mengambil masa antara 2 hingga 4 jam bergantung kepada ketahanan fizikal individu. Aspek keselamatan turut diberi penekanan. Apatah lagi kerja pemasangan dan penggantian alat di menara setinggi 70 meter yang terdedah kepada suhu rendah dan tiupan angin kuat. Satu risiko tu kena jaga yang barang-barang macam tempat yang skru nutcan
takut besi jatuh, takut barang jatuh lah yang terkena equipment yang lain. Jadi bermasalah pada yang kru-kru yang lain lah. Salah satu kan hiking, kedua stamina pun belum cukup untuk naik gunung Layan. Lepas itu dengan keadaan cuaca lain yang kadang menentukan kadang tidak. Kalau hujan kami terpaksa stop. Paling cabaran sekali di Gunung Kinabalu di ATM Layang lah. Dengan porter yang perlukan tenaga, jumlah yang ramai yang seberat hampir 4 tan. Setiap barang ada yang 263 kilo. Itu antara cabaran paling tinggi lah berat. Mereka juga terpaksa bergelut dengan cuaca sejuk, kabus tebal dan hujan mengejut sambil memastikan alat yang dibawa tidak rosak atau tercicir. Setiap langkah, walau berat, membawa makna besar kepada ribuan pendengar radio di seluruh Sabah. Sentiasa memberikan siaran yang berkualiti untuk rakyat Sabah. Stesen pemancar FM layang-layang di Gunung Kinabalu ini antara yang terakhir lah daripada 6 stesen yang dinaik taraf. Ini adalah sebahagian daripada projek naik taraf FMTX Fasa 2 Zon 3 di Sabah. Projek ini adalah untuk memastikan rakyat Sabah mendapat siaran radio yang lebih jelas, stabil dan berkualiti. Mereka Wira Tidak Didendang yang menjadi tulang belakang siaran kita dari puncak tertinggi negara demi memastikan RTM terus relevan menyalur maklumat dan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Baiklah saudara, penggantian peralatan di stesen radio FM di layang-layang Gunung Kinabalu adalah antara usaha RTM dalam memastikan peralatan dapat digunakan dengan sebaiknya untuk menyampaikan siaran secara berkualiti kepada rakyat dan juga menyampaikan dasar-dasar kerajaan serta hiburan kepada pendengar di seluruh Sabah. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bakal mewujudkan pusat hemodialisis di kawasan pantai timur Sabah. Timbalan yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, pusat berkenaan akan menawarkan penjagaan dan rawatan untuk golongan memerlukan. Dan setakat ini kita telah menubuhkan 2 pusat dialisis, iaitu satu di Kota Kinabalu dan satu lagi di Tupobon. Dan insya-Allah ini akan kita perpanjangkan di bahagian sebelah timur, Senakan, Tawau dan di daerah lain juga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia di Hospital Kunak. Sementara itu, Datuk Malai Ali memaklumkan MUIS mencadangkan kenaikan ilaun petugas mesra ibadah PMI sebanyak RM500 sebulan bermula bulan depan. 60 PMI yang bertugas di fasiliti kesihatan ketika ini menerima ilaun sebanyak RM1,200 sebulan. Sementara itu, Hospital Kunak merupakan hospital pertama di negara ini yang mendapat pensijilan Hospital Mesra Ibadah. Pengarah Hospital Kunak, Dr. Azbullah Sudin berkata ia bertujuan memberi sokongan keperluan sosial, kebajikan serta emosi pesakit semasa menjalani rawatan dan pemulihan di hospital. Konsep Hospital Mesra Ibadah ini, kita punya petugas Mesra Ibadah akan mengajar mereka mengaji Al-Quran, membuat bacaan Yasin setiap minggu, kemudian mengajarkan mereka solat untuk mereka sambil mendapatkan rawatan. Mereka juga mendapat bimbingan agama untuk mendapatkan supaya dari segi rohani mereka terjamin dan juga terjagalah. Beliau yang juga pengerusi Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Daerah Kunak berkata kepada pemberita sempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang dirasmikan, Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Majlis Ugama Islam Sabah merakamkan tahniah kepada pihak Hospital Kunak kerana menambah satu program baru, iaitu dalam ibadah mesra. Mereka manfaatkan pesakit-pesakit yang menghadapi sakit buah pinggang menjalani dialisis ini selama 3 hingga 4 jam diselitkan dengan slot-slot agama. Baik, paparan itu mengakhiri perkongsian dari Sabah petang ini. Terus ikuti berita wilayah bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Farhatul. Terima kasih, Anisya.